بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita ceria gembira bersama Al-Quran dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk istiqamah dan istiqamah sehingga husnul khatimah dalam kehidupan kita, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Safas ya. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan kita amat ceria kerana betul, ada rakan-rakan tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook, yang bersemangat ya memberi komentar, betul, yang menjawab salam, yang sentiasa mendoakan sesama kita ketika al-ghaib, ketika tak nampak. Itu adalah antara doa-doa yang insya-Allah dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesihatan, untuk kemudahan, keberkatan hidup kita ini di sini dan apatah lagi sampai di akhirat sana. Apa kata kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman pada hari ini 401. Bermula daripada ayat yang ke-39 hingga 40, Allah mengingatkan kepada kita tentang kisah tiga orang, Qarun, Firaun dan Haman bersama Nabi Musa, untuk kita ambil pelajaran bahawa jangan sombong, jangan berbuat sesuatu kerosakan kerana tidak akan lepas daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 41 hingga 43 kita akan memerhati kepada perumpamaan yang menjadi asas kepada nama surah ini, Al-Ankabut, iaitu labah-labah. Mengapa Allah menemplak kepada mereka yang mensyirikkan Allah dikaitkan dengan labah-labah. Dan kemudian pada ayat 44-45, manfaat penciptaan langit dan bumi, membaca Al-Quran dan mendirikan solat adalah solusi bagaimana kita tidak mahu bergantung kepada rumah yang lemah, tetapi bergantung kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 39 hingga 41 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya, ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada yang hari pertama bekerja lah untuk minggu ni. Betul Ustaz. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebenarnya kita telah berada di halaman akhir di juz ke-20 Ustaz. Betul. Allahu akbar. Besok kita nak masuk juz 21 Ustaz. Ini memang tinggal 10 juzuk lagi. 9. Besok hampir Ustaz. Allahu akbar. 10 juzuk lagi ya. Jadi kita bayangkan 20 juzuk dah kita baca. Ada yang memang tak miss daripada awal kan, tak lepas daripada awal. Hari ini 20 juzuk kita baca daripada Al-Quran. Allahu akbar. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang diuji banjir sebelum ini dipermudahkan Allah Subhanahu taala untuk urusan seterusnya. Ada yang di Johor, di Pahang, ada masih berdebu dan sebagainya. Allah permudahkan insya-Allah. Dan kita nak doakan juga saudara-saudara kita di bumi Gaza yang diuji dengan banjir juga Ustaz.
Dahlah banjir, kesejukan pula. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat saudara kita seagama kita di Palestin, di Gaza dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keselamatan, perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Dikongsikan oleh Ustaz Nadir yang berkongsi di ruangan Instagram beliau. Baik, jadi kita nak mulakan bacaan kita hari ini di halaman yang ke-401 bermula ayat 39 sehingga ayat 41. Kita nak mula baca dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 39 hingga 41 untuk mengingatkan kepada kita ya sambungan daripada apa yang kita lihat semalam ya berkaitan dengan komentar Allah pada ayat 38 bagi orang-orang mustabsirin, mereka yang bijak ya, yang mungkin belajarnya sampai ada ijazah, sampai ada master PhD, tetapi rupa-rupanya Allah menyatakan syaitan boleh menghalang mereka ataupun menghiasi mereka amal mereka itu sehingga mereka berbuat sesuatu yang tidak normal ya. Mereka mungkin terlibat dengan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang fahsya ataupun mungkar dan menghalang daripada perkara kebaikan kerana ia adalah salah satu cabaran dalam kebijakan yang ada ya. Jadi kita perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan daripada wahyu daripada Al-Quran. Itu adalah apa yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud. Dan apa lagi yang berlaku yang telah pun kita belajar daripada surah 28 surah Al-Qasas, iaitu tentang Qarun, Firaun dan Haman. Ya. Kalau kita tengok dia punya
Susunannya menarik. Dia bukan mula dengan Firaun dulu, dia mula dengan Qarun dulu. Betul. Pasal ia adalah susunan siapa hancur dahulu. Yang pertama hancur ialah Qarun yang kita belajar di hujung surah Al-Qasas, iaitu dibenamkan dalam tanah dengan harta-hartanya. Kerana apa? Sombong dengan harta yang dikurniakan oleh Allah. Dia kata bahawa ini adalah anugerah Allah pada aku pasal aku ni bijak, pasal aku ni ada ilmu. Tak boleh kita cakap begitu bahawa saya ni buat strategic planning kerana formula saya betul, itu sebabnya saya jadi kaya seperti sekarang, betul selfie. Itu bukan kaedah Nabi Harun, itu kaedah Qarun. Kaedah kaum Nabi Musa yang dilaknat ataupun yang dirakamkan dalam surah Al-Qasas. Itu yang pertama. Yang kedua, Firaun, lambang kepada satu individu yang diberi kuasa untuk memimpin, membantu rakyat, tetapi dia salah guna kuasa malah menekan kepada rakyat ataupun kepada pengikutnya. Dihancurkan ataupun dilemaskan di dalam laut. Dan yang ketiganya adalah tentera-tentera Haman yang menjadi penasihat kepada Firaun pada waktu itu. Jadi satu adalah yang ada harta, satu adalah yang ada kuasa, satu lagi yang ada jawatan, pekerjaan, tetapi salah guna pekerjaan untuk mengipas kepada orang atas untuk berbuat kezaliman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, Nabi Musa membawakan bayinat, pelbagai keterangan-keterangan mukjizat, tetapi apa yang mereka buat? Fastakbaru. Mereka sombong di muka bumi. Maka apa yang Allah nyatakan, makanu sabiqin, mereka tidak akan lepas daripada azab. Sila beri perhatian, ya. Kamu tak akan lepas daripada azab kalau kamu main-main ataupun masih lagi sombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan untuk kita agar kita jangan sombong ketika Quran dibacakan ataupun ketika kita diingatkan. Kita tundukkan, ya, rendahkan hati kita agar kita tidak dizalim ataupun tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-40 Allah menyatakan hakikat tentang apa yang berlaku, ya, fakullan, ya, maka mereka semua kami azab kerana bidzambih, kerana dosa-dosa mereka. Itu yang kita tak nak, Ustaz, ya. Kita minta Allah ampunkan dosa kita, kekurangan kita, kerana dengan dosa-dosa itu dia menjemput kepada pelbagai azab, ya. Ujian satu, azab satu. Ujian semua kena. Nabi-nabi kena, kita pun kena. Tetapi kalau sesuatu itu menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu taala, itu adalah satu azab. Walaupun nampak seperti baik, ya, Qarun dapat harta, tetapi harta itu menjauhkannya daripada Allah, itu sebenarnya menjemput azab Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man arsalna. Jadi Allah beritahu kerana dosa ini ada di kalangan mereka yang kena hasiba, iaitu angin ataupun hujan batu kerikil. Maksudnya itu azab yang diberikan. Wa minhum, ada yang diberikan suara gemuruh yang keras seperti kaum Samud, ya, sayhah, ya, dengan satu suara pekikan sahaja mati mereka bergelimpangan. Ada yang khasafna bihil aud, iaitu ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi, itulah Qarun. Dan sebahagiannya ada yang wa minhum man a'raqna, iaitu kami lemaskan dia seperti kaum Nuh ataupun Firaun ataupun tentera-tentera Haman tersebut. Allah senaraikan perkara ini. Allah kata bukan Allah nak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya, jadi kalau kita ini ada peluang untuk kita baca Quran, sebenarnya untuk kita sedar tak naklah ulang balik, ya. Pasal kita ada ujian, tetapi kita tidak mahu Allah azab kita. Kita tidak mahu ujian kita, kadang-kadang ujian boleh datang dua bentuk, Ustaz, ya, dalam bentuk baik, dalam bentuk buruk, ya. Mungkin kita kata oh saya jadi kaya, kita rasa macam baik. Sebenarnya kaya, kalau nak cakap kaya itu sebagai kemuliaan, Firaun paling mulia, ya, tetapi akhirnya diazab. Dan ini adalah peringatan Allah untuk kita sama-sama memahami hakikat sebenar dan jangan kita ini bergantung kepada satu sumber yang tidak benar. Itu yang diberikan istilah rumah al-ankabut. Ayat 41 kita nak baca sekali lagi agar perumpamaan ini kita ambil satu dua manfaat, istifadah, manfaat, faedah, agar kita jadikan sebagai pelajaran hidup kita pada tahun ini. Ayat 41 sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak ulang tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran ayat yang ke-41. Tadi pun kita nak sebut, saya baca tadi kamathalil ankabuti ittakhadh baita, kan pertama tadi bila dia ulang tu dah betulkanlah, ittakhadhat, kan maksudnya kalimah-kalimah itu, rumah, labah-labah sebagainya, kita perlu perhatian. Jadi kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-41. Jom kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 41, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah sekiranya mereka mengetahui. Ya, jadi kalau tahulah ustaz ya, kalau cari ilmu tentang labah-labah, tentang spider web, kita akan nampak bahawa sebenarnya rumah labah-labah ini memang dia tak kuat untuk siapa? Untuk manusia lah ustaz. Pasal kita ni berat kan, kita ni besar. Tetapi untuk labah-labah dia okey je. Ya, dia boleh duduk dekat atas rumah dia itu dan kemudian dia boleh memerangkap kepada serangga-serangga. Itu satu pelajaran. Betul. Maksudnya rumah dia ini dia duduk kemudian dia memerangkap serangga-serangga. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung, sebagai aulia, sebenarnya ialah kita sebenarnya bukan nak melindungi, ya, kita cakap je saya lindungi awak, awak lindungi saya, tapi sebenarnya saya nak perangkap awak sebenarnya. Itu pentingnya tuan-tuan ya, bagaimana apabila kita mengambil kawan kita itu juga mengambil panduannya daripada al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada sumber syirik. Kita rasakan dia mungkin cakap manis ustaz ya, awal-awalnya, tapi sebenarnya awal dia manis. Lepas tu dia akan ngap. Dia bukan cakap kita nak makan apa, kita nak makan siapa pada hari ini. Itulah labah-labah. Selain daripada itu, apa lagi ciri rumah labah-labah ini? Ialah si betina dengan si jantannya ini. Kan? Dia awal-awal itu dia jantan dan betina. Betul. Tapi apa yang berlaku bila dia jantan betina ni dah pun bersama, betina dia akan bunuh si lelaki, si jantan tadi tu. Nak ceritanya apa? Satu rumah labah-labah ialah yang si isteri lah ya. Kalau kita ambil dia punya perumpamaan tu, si isteri ni asyik nak belasah si suami, dan si suami nak pergi belasah si isteri, merasakan bahawa saya tak ngam duduk dengan awak. Padahal sebenarnya dalam surah Ar-Rum yang kita akan lihat pada surah yang ke-30, bahawa peranan bagi sebuah rumah tangga itu adalah sakinah, ya, bukannya seperti labah-labah. Dan kerosakan itu mengapa berlaku? Kerana bergantung kepada sumber bukan Tuhan, ya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Maksud auhan itu, wahan, lemah dari segi akhlak dan juga dari segi tindakan. Dua perkara, tindakan dan juga akhlak. Kadang-kadang tak buat kerja maksudnya, ataupun tak buat kerja tapi nak juga bahagian masing-masing. Itu yang terlibat dengan rasuah. Mengapa? Kerana kalau dia duduk dalam rumah rasuah tersebut, dia dapat bahagian walaupun dia tidak buat kerja dan dia tidak beretika dalam mengambil sesuatu perkara. Dan ini yang kita harapkan. Kita harapkan di hujung itu Allah kata laukanu ya'lamun. Kita cari ilmu ini dan kita sebar-sebarkan ilmu tentang betapa teruknya rumah labah-labah ini dalam kita menguruskan ekonomi, dalam menguruskan pejabat, dalam menguruskan keluarga, ya. Kita bergantung hanya pada World Wide Web saja ustaz ya. Internet sahaja, bukan kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam rumah Allah ada ketenangan dan ada panduan yang sempurna untuk kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya hasaba, hujan batu ataupun azab, ya. Ini adalah salah satu daripada jenis azab yang Allah telah turunkan pada orang-orang terdahulu. Mengapa? Kerana mereka takbur. Mereka itu takbur, dia tak nak pergi kepada rumah Allah, tidak mahu bergantung pada Allah, ya. Padahal sebenarnya Allah cakap rumah yang mereka buat itu
Firaun membina ekonomi. Firaun ataupun Qarun membina kekayaannya, ya, dengan panduan yang kita dah belajar, salah satunya daripada surah Al-Qasas. Sombong, menunjuk-nunjuk, bukannya dia letak dekat Facebooknya itu untuk tolong orang, kan, jomlah kita tolong orang, saya tak cukup nak tolong 1 juta orang. Itu adalah ahli bisnes korporat yang mantap. Tapi kalau katakan, wah, kami ada syarikat 30 tingkat, kan, dan kami nak masuk kepada tingkat yang ke-46 contohnya, semua itu adalah elemen-elemen Qarun yang sebenarnya kaedah berfikir itu adalah kaedah berfikir seperti berlindung di rumah laba-laba. Ianya tidak kuat. Awalnya boleh memerangkap, saya berjaya buat untung, saya boleh berjaya, tetapi akhirnya akan hancur ketika dibersihkan. Bila kita bersihkan, bila kita nak kemas rumah apa sebagainya, Ustaz, rasa macam wah, dia dah ada macam-macam serangga berjaya tu. Sekali kita libas sahaja, habis. Dan bila Allah bersihkan dunia ini, ya, rumah labah-labah, semua ideologi yang korup, yang rosak itu, dianya akan hancur jua. Dan kita akan lihat lagi apa komentar Allah tentang labah-labah sebentar lagi. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Pandanglah, lihatlah, sebutlah zikrullah, kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, saujana alam indah, semua ciptaan Allah untuk kita hambanya. Marilah kita fikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pandanglah, lihatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala, daripada sarang labah-labah tadi, kan. Tapi satu perumpamaan sebenarnya untuk kita, kalau kita mengambil selain daripada Allah, itulah rapuhnya seperti sarang labah-labah tu. Pegangan kita ataupun kekuatan kita memang sangat rapuh kalau kita mengambil selain daripada Allah SWT. Betul. Dan lebih daripada itu, kalau ada yang kata saya nak bergantung pada Spiderman contohnya, itu adalah tipu semata-mata. Betul, kan? Yang benarnya adalah daripada Allah yang boleh menyelamatkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita teruskan, Ustaz, ya, dengan tajwid kita, dan kita nak menyambung tentang labah-labah ni. Masih lagi ada Allah komen pada ayat yang ke-42 dan 43 untuk kita ambil perhatian sebentar lagi. Baik, kita teruskan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak melihat seketika pengajian tajwid kita ulang kaji. Mari kita tengok sama-sama insya-Allah apakah yang kita nak ulang kaji topik tajwid pada hari ini. Kita nak melihat tentang hukum tajwid berkenaan dengan iqlab. Iaitu apa dia? Ditukarkan nun mati kepada mim beserta dengung. Ditukarkan nun mati kepada mim beserta dengung. Maknanya dalam hukum nun mati atau tanwin lah, bertemu dengan satu huruf saja, huruf iqlab, iaitu ba. Cara baca dia, ditukarkan nun mati tadi kepada mim beserta dengan dengung. Contoh dalam halaman yang ke-401 ini, kita nak lihat ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-40, permulaan ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. Sekali lagi. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. Baik, kalimah yang kita beri perhatian itulah kalimah bidzanbi, iaitu nun mati bertemu dengan ba dalam satu kalimah. Kalau kita perhatikan di atas huruf nun itu, kan,
ada tanda mim. Itu sudah memberi satu simbol ataupun beri satu formula pada kita tukar bunyi nun tu kepada mim. Kan nun mati bertemu dengan ba kan. Bidzambi bidzambi. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah perhatikan ataupun cuba praktikkan dalam bacaan. Nun mati bertemu dengan ba, nama dia iqlab, huruf dia ba, cara baca dia tukar bunyi nun tadi kepada mim, dengung dengan kadar 2 harakat. Sekali lagi, bidzambi. Okey, selamat mencuba bacaan hukum iqlab. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, berkongsi tentang iqlab sebentar tadi ya, bagaimana membaca bidzambihi tadi Ustaz ya, pada ayat yang ke-40. Moga dia cara bacanya dia tutup ke dia buka Ustaz? Okey, dia rapatkan mulut kita. Tapi dia taklah macam jumpa dengan mim. Mim mati dengan mim kan? Nun mati bertemu dengan ba, dia macam kita kata dia sentuh sikit je, touch sikit je, sikit. Bizam, bukan bizam. Kan contoh-contohlah. Jadi tutup separa lah tu ya. Separa sikit jadi. Lah. Okay, boleh praktik dengan guru insya-Allah. Kena check betul-betul lah tu ya. Betul, Itu cara bacaan iqlab untuk kita sama-sama membaiki bacaan kita pada hari ini. Baik. Kita nak meneruskan apakah lagi yang dikaitkan dengan Al-Ankabut pada ayat 42, 43 dan seterusnya sehingga ayat 45. Kalau kita dah diberitahu bahawa rumah labah-labah itu tidak stabil, jadi saya nak bergantung kepada Allah. Ini macam mana praktikalnya? Allah beritahu jawapannya siap-siap. Kita baca ayat 42 hingga 45. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung ayat 42 kan? Sehinggalah ayat ke-45. Kita nak doakan semua sahabat-sahabat barangkali ada saat ini yang sedang diuji ujian kesihatan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan, dan juga kita nak doakan para jemaah umrah yang baru balik sekarang ni sedang di kuarantin, untuk terus dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati serta terhindar daripada COVID lah. Ya, betul. Boleh balik rumah dan juga akhirnya boleh buka balik lah Ustaz. Ya, Umrah betul Ustaz. Dan Haj kita. Betul, itu doa kita. Doa kita bersama insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik. Kita nak menyambung ayat yang ke-42 sehingga 45. Kita dah baca tadi dengan Tarannum Sikah. Mari kita sambung dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 42 hingga 45 menyambung kepada perumpamaan sebentar tadi Ustaz ya, perumpamaan tentang rumah Al-Ankabut, Labaitul Ankabut pada ayat 41. Allah menyatakan sesungguhnya Allah mengetahui ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Allah mengetahui, sentiasa mengetahui apa yang mereka minta, mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pelbagai ya. Syai' itu tak semestinya berhala satu, tetapi juga berhala itu, syai' itu merujuk kepada selain daripada Allah, mungkin kepada hawa nafsu, kepada orang yang dia kagumi, ikut kepada ideologi tertentu yang songsang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan di hujung ayat 41 itu, laukanu ya'malun, bagi orang yang sentiasa mencari ilmu, dia akan peka ya, dia akan peka bahawa sebenarnya saya tidak boleh minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan yang amat perit hidup kita Ustaz ya. Ada orang yang dia nak jadi kebal, dia beli keris kemudian dia asap-asap dia kan, ada yang sampai ambil saka kan, dia nak pindahkan pasal apa, nak jadi cantik, nak jadi handsome, nak jadi kaya, macam-macam. Sebenarnya kalau nak jadi kaya ya, sebenarnya Qarun pun kaya juga Allah, tetapi Allah benamkan Qarun itu kerana dia mengambil selain daripada Allah sebagai sumber takburnya. Betul. Sama seperti Firaun, seperti Haman, Ad, Samud yang telah kita belajar. Jadi di hujung itu Allah menyatakan wa huwal azizul hakim. Sebenar-benarnya kalau kita ni nak jadi kaya ke, nak jadi apa sahaja, Allah lah yang Maha berkuasa. Allah yang Maha berkuasa. Dan kalau Qarun cakap saya ni pandai, itu sebabnya saya boleh jadi kaya sebegini, sebenarnya Allah lah yang paling bijaksana. Ya, Allah yang bijaksana, yang beri kepada Qarun, yang beri kepada Firaun, yang beri kepada siapa saja yang Allah ingin berikan. Jadi tak payahlah kita nak bergantung kepada ideologi yang lemah seperti rumah Al-Ankabut. Ya, berlindung kepada rumah yang sebenarnya hanya labah-labah saja nak duduk kat situ, itu pun labah betina pergi belasah yang jantan, akhirnya mereka berantakan. Buat apa kita nak berada dalam satu sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, sistem kenegaraan ataupun keluarga yang berteraskan kepada rumah labah-labah. Jadi di hujung itu Allah menyatakan watilkal amthalu nadribuha linnas, ini adalah perumpamaan untuk seluruh manusia, bukan hanya pada orang yang beriman, tetapi Allah nyatakan wama yaqiluha illal alimun ya, tidak ada yang faham tentang perumpamaan ini. Mungkin ada yang kata ini apa benda ni kan. Kalau di awal surah Al-Baqarah itu Allah cakap tentang nyamuk ya, ada Allah buat perumpamaan pasal lalat. Kali ini labah-labah pula ya. Bagi orang yang tak nak fikir, tidak ada akal, tak nak gunakan kemahiran berfikirnya, dia akan kata bahawa apa ni ya. Tetapi bagi orang yang mencari ilmu, dia tahu bahawa mengkaji lagi tentang insect, tentang serangga Ustaz ya. Dia ada, dulu saya pernah terlibat dengan jabatan berkaitan dengan serangga. Okey, rupa-rupanya banyak sangat ilmu di sebalik serangga yang ada, apa peranan labah-labah, apa peranan nyamuk dan sebagainya. Dan ini menyebabkan kita akan merasakan kehebatan Allah. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah ciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi ini bil haq, ada kebenaran satu, tapi yang keduanya, kebenaran itu ada tujuan. Allah beritahu pada kita tentang labah-labah ini untuk kita fikir betul-betul bahawa ini adalah kebesaran Allah bagi orang yang ingin beriman, yang dia tahu bahawa Allah tak akan jadikan perkara ini sia-sia. Jadi kesan apabila kita rasa kehebatan Allah, Allah sayang kita, Allah bagi labah-labah untuk kita perhatikan, agar kita jangan lagilah ya, tak ada orang Ustaz ya, kalau rasanya ada banjir lah contohnya, lepas tu ada sarang labah-labah, dia rasa macam dah nak terjatuh ni, dia pergi berpaut pada sarang labah-labah. Setakat ini tuan-tuan, ada tak tuan-tuan yang buat begitu ya? Setakat ini tak ada orang buat begitu. Jadi Allah menyatakan jangan ambil selain daripada Allah. Macam mana saya nak ambil Allah sebagai tempat saya bergantung? Ayat 45 memberi jawapan. Kita baca sekali lagi. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ayat yang ke-45 ni tuan-tuan dan puan-puan,
Biasanya kaum ayah lah, kaum bapa, jemaah lelaki selalu dengar ni. Ketika Jumaat, solat Jumaat, tapi tak tahulah dengar dalam mimpi ke ataupun khusyuk mendengar ke atau memang khusyuk. Kali ni kita nak tahu agar jangan sampai ayah-ayah selalu sangat bersama Spiderman, tapi bersamalah dengan Man of the ayat 45. Ayat 45. Baik, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingati Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Amat menarik Ustaz ya. Yes, inilah dia punya action ya, tindakan bagi ayah-ayah yang dengar tadi. Kalau terlepaslah pada sesi-sesi khutbah yang sebelum ini, selepas ini khatib kalau nak baca ke ataupun kalau ada penceramah ke, tolong highlightkan ayat 45 ini. Kerana apa? Kerana inilah tanda bahawa seorang ayah, seorang ketua dalam sesuatu organisasi bergantung kepada Allah, bukan pada laba-laba. Ya, iaitu yang pertama apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, iaitu selalulah baca Al-Quran. Maksudnya apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad daripada kitab Al-Quran. Tilawah jangan ditinggalkan, kerana peranan tilawah ini meningkatkan iman. Bila meningkatkan iman, sebenarnya tilawah pada Alkitab ini Allah nyatakan pada surah Ali Imran pun bahawa wa'tasimu bihablillah itu adalah tali Allah, bukan tali labah-labah. Ini adalah perkara pertama bagi seorang ayah, kena pastikan setiap minggu, ya, bukan sekali seminggu baca Quran ya. Maksudnya setiap hari, setiap minggu tu untuk remind bahawa oh betul lah saya kena tilawah Al-Quran. Apa maksud tilawah? Bukan sekadar baca, tetapi kita cuba faham dan kita cuba amalkan apa yang ada dan kita sebarkan, share dengan anak kita, dengan isteri, pasangan kita. Itu namanya tilawah. Tilawah bukan sekadar kita baca seorang-seorang dan kemudian kita tak faham apa yang sedang disampaikan. Dan tuan-tuan memilih My Quran Time ataupun kelas-kelas yang ada Ustaz ya, belajar tajwid, belajar untuk faham. Ini adalah tanda bahawa ayah-ayah sekarang sudah berubah. Dulu membina rumah dengan formula laba-laba ya, kali ini kita membina dengan formula daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nyatakan wa aqimus solah, dan dirikan solat ya, dirikan solat. Dan kalau kita perasan dalam bentuk mufrad Ustaz ya, dalam bentuk singular yang dinyatakan pada ayat 45 ini, maksudnya apa? Setiap individu kena ada proses dia bersama Quran dan proses dia membaiki solatnya, masya-Allah, mendirikan solat. Ya, maksudnya anak kadang-kadang dia mungkin awal-awalnya sambil ngantuk-ngantuk Ustaz ya, tapi kadang-kadang ayah pun mengantuk juga ya. Ketika solat waktu subuh itu, kita kena bukan sekadar tunaikan. Allah kata wa aqimis solah, dirikan. Bila dirikan ini macam kita nak bina rumah, kita kena bina foundationnya, asasnya, kemudian bina dia punya dinding, kemudian barulah bagi cantik. Maka dalam solat ini kita kena foundationnya itu, apa sebab saya kena solat ni abah? Contohnya kan, borak-borak sedikit ya, dan lebih daripada itu kita cuba untuk bina dinding dan hiaskan solat itu dengan bacaan-bacaan yang bagus, dengan kefahaman yang benar. Dua perkara ini Allah kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
sesungguhnya solat yang beginilah ya, yang ada Quran bersama solat ini, dia akan mencegah perkara keji dan perkara mungkar. Persoalannya ada orang kata tapi dia itu sembahyang kan, tapi tak berapa terjaga daripada fahsyak, tetap juga dia bawah meja contohnya kan. Maksudnya ada masalah tentang utluma uhiya ilaika minal kitab. Qurannya yang dia baca dalam solatnya itu mungkin tidak terkesan. Betul. Ya, pasal sebenarnya bila bergantung pada tali Allah, Quran ini sepatutnya menambah iman. Orang bertambah iman, mana berani dia nak membuat perkara fahsyak wal munkar. Mungkin kali pertama dia terbuat ya, tetapi dia cepat-cepat beristighfar, dia ingat Allah. Bila dia terbuat kali kedua, dia istighfar pada Allah. Tapi kalau dia asyik bertahu buat saja, maksudnya bukan taubat, tahu buat, dia buat dan buat, itu sebenarnya ada masalah tentang peranan Quran dan solat itu sebenarnya untuk apa? Wala zikrullahi akbar. Ya, tujuan kita ini untuk baca Quran, untuk kita solat ini adalah untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih lagi ada perkara-perkara fahsyak wal munkar yang berlaku, ada sesuatu yang kena semak balik. Solat saya ini sebenarnya Allah terima atau tidak, ataupun mungkin saya tak faham apa yang saya baca ketika saya solat, ataupun saya tak sedar bahawa solat ini adalah saya bertemu dengan Allah. Kalau mengikut kepada salah seorang ulama Al-Biqai ya, ataupun seorang lagi iaitu As-Sa'di, dia menyatakan solat ini ustaz ya, kalau baca Quran menyebabkan kadang-kadang kita pucat, sepatutnya dalam solat kita pun ada rasa pucat tersebut. Subhanallah. Kerana apa? Kerana bertambah iman dan kita rasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Di hujung itu Allah menyatakan Allah amat mengetahui apa yang kamu, bukan taksibun, bukan taf'alun, tapi tasnaun. Apa maksud tasnaun? Macam bina kilang ustaz. Maksudnya kamu ada perancangan kan? Oh, kamu ada rancangan A, B, C. Semua perancangan kamu itu, strategi kamu itu Allah tahu. Ya, Allah tahu. Jadi kalau katakan Allah dah tahu, siapakah yang lebih power ya dalam merancang sesuatu projek? Sudah tentunya Allah. Dan baiklah kita kembali berpegang kepada Allah. Dua perkara, Quran dan solat yang dinyatakan dalam ayat ini, insya-Allah ayah-ayah yang ada mendengar pada hari ini, ibu-ibu yang ada, walaupun anak suka tengok Spiderman ustaz ya, tapi masih pemikirannya tidak terpengaruh dengan rumah labah-labah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah jangan sombong bila mukjizat Al-Quran dibentangkan, didengarkan. Ya, salah satu adabnya adalah dengan kita senyap dan diam. Yang kedua, yakin Allah amat berkuasa dan boleh mengazab pada bila-bila masa sahaja. Ya, termasuk Firaun yang nampak hebat tetapi wama kanu sabiqin, tidak lepas. Yang ketiga, tilawah Al-Quran dan dirikan solat untuk memastikan kita ini terjauh daripada perkara keji dan mungkar, dan kita tidak bergantung kepada sumber yang lemah dalam kita membuat transformasi. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jauhkan kami ya Allah daripada sifat-sifat madmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, 20 juzuk Al-Quran Engkau kurniakan kepada kami membacanya, melihatnya, memahami isi kandungnya, mendengarnya ya Allah. Maka ya Allah syukur kami ke hadratmu ya Allah. Maka ya Allah mudah-mudahan hati-hati kami dihindari daripada seseorang ataupun menjadikan kami orang yang membawa fitnah, yang kekal dengan sifat fitnah, ataupun mudah percaya kepada perkara-perkara yang tidak kami selidiki terlebih dahulu. Ya Allah ya Tuhan kami, 400 halaman kami belajar saat ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi benteng dalam kehidupan kami ya Allah, agar terhindar daripada budaya fitnah memfitnah ya Allah.
dan juga ya Allah menghindari kehidupan kami ya Allah daripada perkara-perkara yang tidak baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan terus kepada kami ya Allah rezeki bersama dengan Al-Quran kalammu ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah hidup kami begitu bahagia, begitu bercahaya, begitu ceria dengan Al-Quran memandu kehidupan kami sekeluarga ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah memimpin kita pada setiap hari, dan sudah tentu kita amat jelas pada hari ini bahawa sebenarnya Quran dan solat itulah sebenarnya yang akan memimpin kita daripada terperosok seperti Qarun dan juga Haman dan juga Firaun. Kerana apa? Kerana Allah bagi macam-macam, tetapi kita perlukan hidayah pada setiap masa. Ini yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan, ia adalah satu perjuangan untuk kita menjaga diri dan keluarga kita daripada sumber-sumber yang takbur dan kembali kepada Tuhan yang membantu kita, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Terus kita menyambung kepada surah Al-Ankabut, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.